Kerajaan ini akan terus giat melaksanakan program-program pembangunan sosial ekonomi dan memelihara kebajikan komuniti tumpuan, terutamanya melibatkan warga emas, kanak-kanak OKU dan lain-lain. Menjelang tahun 2030, Malaysia bakal dikategorikan sebagai negara menua. Bagi memastikan setiap warga emas yang memerlukan mendapat sokongan berterusan, bajet ini menyediakan lebih 635 juta ringgit khusus untuk bantuan kebajikan, institusi penjagaan dan pusat aktiviti warga emas. Aspek keselamatan kanak-kanak adalah penting, lebih-lebih lagi ketika kita sedang berada di jalan raya untuk menuju ke suatu destinasi. Bagi memastikan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak di dalam kereta, kerajaan akan mensubsidi 50% atau sehingga RM150 untuk pembelian kerusi keselamatan kanak-kanak oleh keluarga B40. Sejumlah RM30 juta disediakan untuk tujuan ini dan bakal memanfaatkan 188,000 keluarga B40. Selanjutnya, aspek kesihatan kanak-kanak juga perlu dititik beratkan. Masalah kurang zat terutamanya dalam kalangan kanak-kanak miskin bandar sangat membimbangkan. Bagi tahun hadapan, kerajaan menyediakan RM24 juta. Pertama, meluaskan program community feeding kepada kanak-kanak daripada keluarga miskin bandar di Selangor, Johor, Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Putrajaya dengan sasaran untuk menyediakan makanan tambahan 5 kali seminggu kepada 100 kanak-kanak berusia 1 hingga 6 tahun. Kedua, meluaskan skop penerima bantuan program pemulihan kanak-kanak kekurangan zat makanan bagi manfaat lebih 1,100 kanak-kanak. Dan ketiga, menubuhkan bank susu ibu untuk bayi pramatang di Neonatal Care Unit melibatkan hospital di Pulau Pinang, Johor, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Datuk Yang di-Pertua, kebajikan golongan OKU tidak pernah dilupakan. Bagi tahun hadapan, kerajaan menyediakan peruntukan khusus RM30 juta bagi menaik taraf infrastruktur bangunan kerajaan supaya mesra OKU. Peruntukan ini antaranya untuk menyediakan lebih banyak laluan khas bagi kegunaan golongan cacat penglihatan. Selain itu, RM10 juta juga diperluaskan ataupun diperuntukkan untuk pusat latihan berdikari serta sebuah pusat latihan perindustrian dan pemulihan kerajaan bagi melaksanakan program latihan dan bimbingan ajar kepada golongan OKU. Tempat buat anak muda OKU mencuburi bidang pekerjaan, kerajaan akan menyediakan kuota khas sebanyak 1% untuk program MyStep kepada golongan OKU. Mungkin tidak ramai yang mengenali gerangan Puan Tan Lee Bee, Khairul Nisa Kho Abdullah, Wan Zuraida Abu dan Goh Suleng. Mereka lah sebenarnya yang berjasa sebagai jurubahasa isyarat yang sering kita lihat di sudut kaca televisyen. Bagi meningkatkan akses terhadap media di samping membolehkan golongan OKU capna dengan berita semasa dan informasi terkini, dengan bantuan bernama, semua rangkaian TV termasuk saluran swasta akan menyediakan jurubahasa isyarat dalam penyampaian berita mereka. Bagi tahun hadapan, kerajaan bersetuju untuk menanggung sepenuhnya bayaran lesen kenderaan motor kepada semua kenderaan persediaan yang dimiliki oleh OKU. Harapnya ini sedikit sebanyak meringankan kos sara hidup golongan OKU. Program pemulihan dalam komuniti merupakan antara medium intervensi awal untuk anak-anak kurang upaya meningkatkan kemahiran diri dan mencuburi pekerjaan. Setakat ini, USM merupakan universiti utama yang melaksanakan program ini. Tahun hadapan, kerajaan bercadang untuk meluas pelaksanaannya ke universiti-universiti awam lain.